Ya, Your Mic. Chong. Sorry. Masih, Tuan Speaker. Saya ada beberapa soalan yang berbangkit daripada rang undang-undang yang dikemukakan. Khusus yang pertama, Tuan Speaker, saya rasa apa yang penting adalah untuk kita melihat kepada Seksyen 7. Di mana Seksyen 7, subsection 2 menyatakan, Tuan Speaker, bahawa a mediator appointed under this part dan A shall possess the relevant qualifications. So isu yang berbangkit di situ adalah apakah sebenarnya yang dinyatakan sebagai relevant qualifications. Apabila dikatakan special knowledge or experience, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan special knowledge or experience, because it's very broad, in mediation through training or formal tertiary education and so forth. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua yang berbangkit adalah berkenaan dengan Seksyen 17, di mana dinyatakan the cost of mediation shall be borne equally by the parties. So isu yang berbangkit adalah sama ada terdapat sebarang panduan berkenaan dengan kos yang terlibat, cara dalam mana ianya akan dibayar, dan sekiranya ianya tidak dibayar, apakah kesan terhadap satu mediation yang dengan izin is left hanging, yang tidak diselesaikan oleh kerana isu kos yang dibangkitkan. So I think that has to be looked at in more detail, because otherwise people do not know what costs are involved. That is something that is significant for Section 17. Nombor 3, Tuan Speaker, apa yang penting di sini tidak dinyatakan sama ada peruntukan akta keterangan terpakai kepada satu mediation yang yang dijalankan, and I think that's important oleh kerana isu berbangkit berkenaan dengan cara dalam mana keterangan akan dibawa di dalam mahkamah, sama dia akan melalui keterangan bersumpah. Kalau itu adalah keadaannya, bagaimana ianya akan dijalankan, kesan terhadap kemasuk terimaan dokumen dan sebagainya. That's yang kedua. Ketiga. Yang keempat, apakah kesan satu keputusan yang dibuat oleh mediator? Ya, bagaimana adakah ianya tertakluk kepada sebarang hak untuk dirayukan? So is there a right of appeal in respect of decisions that are made by the mediator? So this act seems to be silent on that as well, dan itu akan membangkitkan atau membawa kepada banyak masalah sekiranya tidak terdapat satu forum dalam mana isu-isu seperti mana diperlu dirayukan boleh dibawa. Dan lastly berkenaan dengan rang undang-undang ini, Tuan Speaker, saya nak dapat tahu sama ada satu keputusan yang dibuat oleh seorang pengantara ini adalah subject to judicial review. Oleh kerana kalau kita lihat kepada Seksyen 2A, ianya menyatakan bahawa terdapat beberapa perkara yang tidak boleh dimasuk. So it appears to speak about what the mediator cannot do. It excludes judicial review. But the question here is a decision of the minister also excluded from judicial review. Itu penting. Kalau tidak ada sebarang procedure berkenaan dengan rayuan, but what about judicial review? Is it still caught by the provisions of this act? So oleh itu, Tuan Speaker, dalam perkara ini saya juga nak menyatakan bahawa memang di dalam negara kita sekarang kita lihat bahawa terdapat ramai yang hendak melalui proses-proses pengantaraan lain. So it also appears that there's a lot of problems in respect of confidence that the rakyat have in our judicial system, be it by way of courts or otherwise. Yeah? So I want to know also from Timbalan Menteri, apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Timbalan Menteri untuk menenangi masalah ini? What are you all doing to restore the confidence of members of the public in the current judicial system as it stands? Khususnya di mana kita dapat melihat pada hari ini, we don't have to go far, Timbalan Menteri. Kita baca surat khabar sudah cukup. Kita lihat bagaimana banyak aduan dibuat, ya, banyak aduan dibuat khususnya terhadap peguam negara. Cara dalam mana beliau dikatakan terlibat dalam banyak kes-kes dan sebagainya, rasuah, menggunakan ugutan terhadap pegawai-pegawai polis, pegawai SPRM dan sebagainya. Dan tidak ada sebarang tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri. Walhal the Prime Minister is the one who is supposed to be responsible for the appointment of Attorney General,
di mana dinyatakan dengan jelas di semua tempat, di merata tempat, semua orang baca, kita sebagai peguam, kita sebagai wakil rakyat kita baca, tetapi langsung tidak ada sebarang tindakan diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini apa yang dinyatakan sebagai the best democracy in the world, di mana apa yang dibawa itu cukup serius, tetapi langsung tidak diberikan sebarang jawapan di dalam media masa. Apabila dibawa dalam parlimen, apa yang dinyatakan oleh menteri menyatakan bahawa this is a matter that does not have to be investigated. Isu yang seterusnya berbangkit adalah ini, Timbalan Menteri. Saya nak tahu jawapan yang diberikan oleh menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri kepada Malaysia Kini yang baru saja disiarkan tadi, di mana satu aduan dibuat oleh seorang pegawai tinggi dalam MACC SPRM yang menyatakan bahawa banyak kes yang telah pun diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara, di mana mereka menasihatkan supaya ada investigation, ada prosecution dibawa. Tetapi officer tersebut, Encik Syukri, menyatakan bahawa pejabat peguam negara yang tidak ambil tindakan, yang tidak hendak ambil tindakan, walhal SPRM menyatakan terdapat bukti, terdapat maklumat dan seharusnya di-charge. Why is there no action? Tetapi sebaliknya, Timbalan Menteri, apa yang kita lihat, Menteri Yang Berhormat daripada Padang Rengas memberi amaran. Tidak boleh, duduk, diam. I was there. Sit down. Apa yang beliau I was there with SPRM. Kamu telah, I don't want to hear from you. Please sit down. You had your floor just now. Apa yang tak betul dinyatakan, kenyataan tu. apa yang you don't understand English, Malay, please sila duduk. Terima kasih. Sebentar, Ahmad. Siapa yang berucap sekarang, Ahmad? Terima kasih. Yang Ahmad berucap kan sekarang ni? Okey. Mana boleh berucap? Tuan speaker pun tak tahu apa. Saya masuk tak tahu, tak ada rekod yang Ahmad. Saya tak masalah. It's okay. Don't do it again, please. I mean, just once. Ya, saya nak tahu daripada Timbalan Menteri. Don't you have any shame? Doesn't your ministry have any shame? Apabila seorang pegawai daripada MACC comes out to the open, he has the courage to actually come out and say, menyatakan bahawa kita buat kerja, tetapi yang menghalang kita adalah peguam negara. That's not right. That's not right. Apa yang dia katakan That's not right. tidak membuat, tidak mengambil tindakan. Tuan Yang Dipertua, jadi that's isu not right. yang berbangkit di sini adalah kenapa That is not right. That is a statement that is wrong. Anda minta jalan ya, Ahmad. Point of order, Tuan Yang Dipertua. Apa saya nak tahu? Kenapa menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri memberi beliau amaran? I was there. I was part of the panel. I am talking about Tuan the Yang report. Dipertua, point of order. Tuan Speaker, apa point of order? Ya. Point of order. Apa Minta point jalan of order? point of order, Ahmad. No, saya nak bagi tahu point of order Tuan Yang Dipertua. Bukan untuk dia nak 36 jawab. mengelirukan Dewan. Sit down. I was part of the panel. Kota Belud. Saya berada dalam panel. Tuan Yang Dipertua, point of order. Point of order. Sekiranya Tuan saya Yang teruskan. Dipertua, point of Yang order. Ahmad nak bagi jalan yang Ahmad. Saya nak teruskan. Tak ada. Tuan Yang Dipertua, Bukan point of panjang. order. Saya tak Ya, nak cakap sebentar. Point of order. Point of order. Point of order yang Terima Ahmad. kasih. Silakan. Point of Mana order. point of order? Point of order mana? You sit down now. Point of order You mana? speak. Sila bagi Do you tahu. understand Sila bagi English tahu. now? Sila bagi Ya, tahu. point of order. You sit Point of down order first. mana yang Ahmad? Tuan Yang Dipertua, tadi saya mendengar 36-12. Ya. 36. Mengelirukan Dewan. Ya, Dia tak sebentar. tahu. No. Dia tak ada. 36-6. 36-6. Ya. Sebentar ya, Ahmad. This is Ya, Ahmad. out- Saya out akan of order, dengar. this one. Saya akan dengar. 36. Out of order. Sir, 36-6. Please sit Ya, down. 36-6. Silakan. Ya. Tuan Yang Dipertua, saya mendengar tadi. Ya. No. Tuan Speaker dah sudah tahu lah. You pandai tahu. Okay? Tuan Speaker, Ya. saya nak bagi tahu Tuan Speaker bahawa apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Puchong tadi itu tak betul. Saya adalah salah seorang panel di mana Datuk Syukri daripada SPRM, saya sendiri bersama dengan Dr. Chandra dan juga Saudara Rafizi Ramli berada di dalam wacana sinar harian pada waktu itu. Tidak ada sekalipun Datuk Syukri membuat kenyataan sebegitu rupa yang mana dipetik oleh Malaysia Kini. Malaysia Kini kata silap dan saya sudah bagi tahu kepada reporter Malaysia Kini bahawa apa yang dikatakan oleh Datuk Syukri itu tidak betul apa yang dilaporkan. Baik, Dan saya bercakap dengan Datuk Syukri, Datuk Syukri juga setuju. Jadi saya kira yang I'm not done yet. Terima kasih. Oh, Ya, I'm yang not done habiskan, yet. Ahmad, ya. I'm not done Silakan. yet. So I just want to clarify. That is not what Datuk Syukri said. Ya. Dengan izin. Jadi saya tidak mahu nanti Ya, Yang Ahmad, Berhormat ya. boleh cerita pasal benda lain. Tetapi Baik, yang Ahmad. itu I was very clear. I was there. Yang Ahmad, Okey, ya. terima kasih. 36 untuk seorang ahli,
seorang ahli bersangka jahat terhadap seorang ahli. Yang ini yang Muhammad pada saya adalah penjelasan yang Muhammad. Dari Petua 36-12. Apa ini? 36-12. teruskan. 36-12. Tahu. That's why saya say. 36-12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Ya, jadi ini satu pada saya yang berhormat Puchong. I think I was there. To be fair to Datuk Shukri, he did not say that. Dengan izin. He did not say that. Terima kasih. Tuan Speaker. teruskan ya, Mas. Ya, Tuan Speaker, ini masalah dia. Kalau dia tak kata begitu, kenapa menteri dalam Jabatan Perdana Menteri mengatakan sedemikian dalam Malaysia Kini? I am referring to what Datuk Nazri is saying in Malaysia Kini today. Please look at Malaysia Kini. Look at Malaysia Kini. You mentioned Datuk Shukri just now. Don't worry about Datuk Shukri. You mentioned Datuk Shukri. That Tuan Speaker, kalau boleh. Sidang, cukup. Okay, but don't. Isu yang saya bangkitkan cukup jelas. Saya nak tahu, is this the attitude of our Prime Minister's Department? Di mana aduan dibuat? Aduan dibuat. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyatakan, Ugut, Shukri is weak. Don't make this kind of statements. Tuan Speaker, inilah menjadi sebab atas mana kita perlu ada semua jenis undang-undang yang lain, arbitration and so forth, because people have no confidence in our system. Sembilan menteri, they are sick and tired of reading all this in the press every day, and nobody comes to the Dewan and responds to this court allegation. So ini menjadi isu dia. I am asking, saya setuju, saya terima apa yang dikatakan oleh Kota Belud. All of us don't want to hear these allegations. Tapi Tuan Speaker, you are not blind also. You also read these things. Yes. You also read. I also read. Kita semua baca. Saya berdiri bangun di sini untuk pihak polis, untuk pegawai-pegawai SPRM. Barisan Nasional hanya mengatakan bahawa kita dalam Pakatan Rakyat sentiasa kutuk polis, sentiasa kutuk SPRM. Tapi sini kita bangkit untuk sokong mereka pun tidak boleh. Nak bagi jalan yang Ahmad. You nak bagi saya jalan atau saya tidak nak. You give me a way, I'll involve you. Tidak jalan. No, I want to clarify. No, tidak ada clarification. Penjelasan tidak diberikan. Otherwise I'll use it. Itu buku apa? Duduk. Give me a little bit lah. No, tak ada. Sudah diberikan. Sudah diberikan tadi. Sudah beri ucapan. So, Tuan Speaker, saya nak hanya membuat kesimpulan. Okey, kesimpulan saya. apa? Saya nak belum tanya. lagi lah. Kota Belud. Kota Belud. You ni. You don't know what you are talking about. No. At the end of the day, you want to fight us. This is the problem. Bagilah Timbalan Menteri jawab. Kenapa you nak jawab? Saya kalau tak setuju 36-12. Timbalan Menteri tak boleh jawab. 36-12. Menteri akan jawab nanti. Masalah dia. Tak apa. That is the problem with you. This is Duduk, backbencher. bagi dia jawab. Ya, Mat, I ya, want Mat. to focus on the Timbalan Menteri. Ya, betul, Siapa ya, ini Mat. bangun? This is wasting everybody's time. But Duduk. you give me lah. So, Timbalan Menteri, sini sekarang saya tanya kepada kamu. You are here, you want us to support this kind of bill. You tell us why at the end of the day, despite the allegations, nothing is forthcoming from your Prime Minister who's responsible dengan for izin, electing this kind of person, the AG. And I would really like, here di sini saya minta izin, saya minta suatu penjelasan. Because I think kepada saya, isu ni sudah sampai tahap di mana kita pun tidak tahu. Hari-hari kita baca, AG ada muslihat dengan IGP dalam perlantikan officer yang tertinggi, pegawai tertinggi, Tuan Speaker. Dia buat dalam Malaysia Kini keluar artikel menyatakan IGP apabila melantik pegawai tertinggi mendapat nasihat daripada orang-orang tertentu. Gangster di beberapa hotel di Johor Bahru. AG dan sebagainya, itulah menjadi sebabnya. Itu menjadi sebabnya di atas mana kita langsung. Orang-orang Malaysia ini sekarang tak tahulah kita nak percaya siapa. So please, Timbalan Menteri, respond to the allegations I make. Terima kasih, Tuan Speaker.